A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Okey, insya-Allah hari ini kita belajar satu lagi nama Allah minal asma'il husna, daripada nama-nama Allah yang baik, iaitu Al-Muhaimin. Al-Muhaimin. Pertama, Al-Muhaimin disebut dalam Al-Quran hanya sekali. Hanya disebut sekali sahaja dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Hashr. Dalam surah Al-Hashr, Al-Hashr ayat 23. Ayat 23. Cuba tengok, jumpa tak? Cuba cari surah Al-Hashr ayat 23. Surah yang keberapa? Muka surat 548. Muka surat 548, surah yang ke-59. Jadi perkataan Al-Muhaiminu hanya disebut sekali sahaja dalam Al-Quran. Surah apa? Surah Al-Hashr ayat 23. Cuba kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi la ilaha illahu. Dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia. Antara sifat Tuhan yang berhak disembah ialah antara sifatnya ialah huwal malik. Dia adalah Malik, Raja. Bila Allah ni betul-betul nampak Dia adalah Raja? Bila? Kat dunia mungkin tak nampak, sebab ramai manusia nampak macam raja. Ramai manusia menunjukkan kuasa, tangkap orang, bunuh orang, serang orang, macam Israel kan. Tapi bila Allah betul-betul nampak Dia sahaja Raja,
ketika hari kiamat. Maliki Yaumiddin, pada hari pembalasan, seorang pun tak boleh nak, bukan nak melawan, nak bercakap pun tak boleh, kecuali dengan izin Allah. Kemudian Al-Quddus, Allah Maha Suci. As-Salam, Tuhan yang sejahtera. Allah yang Maha Sejahtera, dan Allah juga yang mensejahterakan makhluknya. Al-Mu'min, yang menjaga keamanan, yang memberi keamanan. Al-Muhaimin, ini nama Allah yang kita belajar hari ini. Al-Muhaimin makna apa? Dia terjemah apa tu? Yang menjaga keselamatan. Apa dia? Memelihara keselamatan. Nanti kita akan belajar detail apa makna Al-Muhaimin. Dan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, sampai habis. Okey, dari segi bahasa Al-Muhaimin ni apa maknanya dari segi bahasa? Maknanya ialah Al-Amin, yang memberi keamanan. Dari segi bahasa, Al-Muhaimin ialah yang memberi keamanan daripada ketakutan. Makna kalau Allah bagi keamanan pada seseorang, dia tidak akan takut kepada apa sahaja kecuali Allah. Dia tak takut pada manusia, dia tak takut pada rezeki, dia tak takut pada mati. Dia hanya takut pada Allah. Bila tu? Bila Allah Al-Muhaimin, Allah memberi keamanan kepadanya. Dan ada juga pendapat Al-Muhaimin makna dia Asy-Syahidu. Asy-Syahidu. Apa makna Asy-Syahidu? Yang menyaksikan. Ini dari segi bahasa. Kemudian Ustaz akan sebut dari segi istilah syar'i. Ada pendapat mengatakan Al-Hafizu, yang menjaga. Asy-Syahidu mana? Yang menyaksikan. Al-Hafizu, yang menjaga. Ar-Raqibu, yang mengawasi. Semula. Asy-Syahidu, yang menyaksikan. Al-Hafizu, yang menjaga. Ar-Raqibu, yang mengawasi. Okey. Boleh? Sekarang kita pergi pada makna dari segi istilah syarak. Dari segi agama, apa makna Al-Muhaimin? Yang tadi dari segi perkataan bahasa. Assalamualaikum. Okey. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Muhaimin, ahli tafsir berbeza pendapat. Sebahagian mengatakan Al-Muhaimin makna dia Asy-Syahid, yang menyaksikan. Dan kata Ibnu Abbas pun, kata Ibnu Katsir bahawa Ibnu Abbas juga mengatakan. Ibnu Abbas ni siapa? Ibnu Abbas siapa? Siapa Ibnu Abbas? Tak tahu.
Biasa dengar tapi tak tahu siapa. Oh, Tun Mahathir dengar, biasa dengar. Tapi kenal. Mana mana lebih mana lebih penting, Ibn Abbas ke Tun Mahathir? Ha? Okey, Ibn Abbas ni sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi, sepupu Nabi. Kan? Dan ulama tafsir yang paling hebat dari kalangan sahabat. Mana sahabat Nabi yang paling hebat mentafsir Al-Quran ialah siapa? Ibn Abbas. Siapa nama dia? Siapa nama Ibn Abbas? Abdullah bin Abbas. Nama dia Abdullah. Cuma dia panggil Ibnu Abbas, anak kepada Abbas. Tulislah, nanti lupa pula. Saya tanya 2 minggu depan, lupa balik. Lepas tu cerita lagi. Lepas tu tanya tahun depan, lupa. Cerita lagi. Bila nak habis belajar? Dah tulis dah. Ibn Abbas ialah sahabat Nabi dan sepupu Nabi dan ulama yang paling hebat mentafsir Al-Quran dari kalangan sahabat. Daripada kalangan para sahabat, Ibn Abbas yang paling hebat. Dia digelar Hibru al-Ummah, ulama ummah. Hibru ulama ummah. Okey. Jadi kata Ibn Katsir, kata Ibn Abbas, dan selain pada Ibn Abbas, Al-Muhaimin ialah Asyahid, yang menyaksikan. Menyaksikan apa ni? Allah yang menyaksikan. Allah menyaksikan apa? Dengar kata Ibn Abbas, Asyahid ala khalqihi, Allah yang menyaksikan semua makhluknya dari segi apa? Bi'a'malihim, amalan-amalan makhluk. Allah perhati. Allah tengok apa kita buat. Daripada bangun pagi, buat apa? Baca doa ke tak? Lepas tu lepas tu buat apa? Sekarang buat apa? Sekarang Allah sedang menyaksikan. Sifat apa tu? Al-Muhaimin. Dan kata Ibn Abbas juga bermakna Ar-Raqib. Tu yang hujung. Ar-Raqib mana apa? Yang mengawasi. Beza tak yang menyaksikan dengan yang mengawasi? Beza? Apa beza dia? Menyaksikan, tengok, mengawas. Apa dia? Mengawal. Itu pula yang tengah tu Al-Hafiz apa pula? Al-Hafiz menjaga. Ada 3. Satu menyaksikan, yang kedua menjaga, yang ketiga mengawasi. Semua tu ada perbezaan dari segi makna. Menyaksi, tengok, perhati. Menjaga, nanti kita akan belajar sifat Allah Al-Hafiz, iaitu menjaga hamba-hambanya. Jaga ni ada 2. Satu, Allah jaga semua makhluknya, sama ada yang beriman ataupun kafir, daripada benda-benda yang memudaratkan dia. Allah menjaga makanannya, Allah menjaga rezekinya, Allah jaga kesihatannya. Kemudian mengawasi. Apa pula makna mengawasi? Mengawasi lebih daripada menjaga. Allah mengawasi setiap pergerakan kita, walaupun sekecil sebesar zarrah. Kadang-kadang kita perhati tapi ada yang terlepas, kan? Tapi Ar-Raqib, Allah mengawasi setiap pergerakan kita, setiap ucapan kita dengan detail. Okey, ada dalil tak? Cuba buka surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah. Surah 58, sebelum surah Al-Hasyr tadi. Ayat yang ke-6.
Ayat yang ke-6, surah 58, muka surat 542. Muka surat 542. Tulis tulis nota tu. Pelajar-pelajar akademik yang sedang ikut live pun tulis nota tu. Ayat-ayat yang ustaz bagi. Tadi surah Al-Hasyr ayat 23. Yang ni surah Al-Mujadilah ayat 6. Okey, cuba tengok maksud dia. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma, pada hari itu, yab'atsuhumullah. Allah membangkitkan mereka. Berapa ramai? Semua. Ada tak yang terkecuali? Yang duduk dalam kubur, yang mati di laut, yang mati terbakar, yang mati di udara, bila dibangkitkan daripada kubur, ada tak yang terkecuali, terlepas pandang? Yang mati di laut, dibangkit juga. Yang mati terbakar hangus, yang mati hilang mayatnya, ada tak bila dibangkitkan? Jumpa tak? Jumpa? Yang mayat yang mati dalam kapal terbang MH370, bila Allah bangkitkan semua, ada tak? Ada. Jadi tak payah cari, akhirnya akan muncul. Okey. Jadi pada hari itu Allah akan bangkitkan mereka semua jami'an. Lepas tu bangkit tu dah menakutkan. Lagi menakutkan apa dia? Fayunabbi'uhum bima amilu. Lepas Allah bangkitkan, Allah akan apa dia? Yunabbi'uhum. Allah akan ceritakan kepada mereka dengan apa saja amalan mereka, walaupun sebesar zarah. Tak ada satu pun yang tersembunyi. Boleh? Cuba bayangkan, bila Allah bangkitkan, lepas tu Allah tunjuk rekod amalan kita. Semua ada, yang besar, yang kecil, yang masa kita sekolah, yang masa kita kat universiti, yang masa kita bekerja, yang masa kita curi tulang, semua ada. Macam mana perasaan kita macam tu? Cuba buka surah Al-Kahfi. Ayat berapa? Cari sendirilah, kan surah Kahfi selalu baca. Setiap minggu dah baca. Saya sebut makna ayat, lepas tu cari ayat sendiri. Okey? Boleh? Boleh ke tak? Kan setiap minggu baca. Kalau tak boleh, makna apa tu? Sama ada tak baca ataupun baca tak, rugilah. Okey. Saya baca maksud dia. Apabila rekod amalan dibentangkan, maka orang-orang yang berdosa melihat dengan rasa takut dan gerung. Bila dibangkit daripada kubur, Allah pun bagi rekod amalan masing-masing. Dan bila orang-orang yang berdosa tengok je rekod amalan, dah menggeletar, dah takut. Sebab apa? Takut apa ni? Semua yang dalam buku rekod tu, semua amalannya ada. Yang dia lupa dah 20 tahun pun ada. Lepas tu dia kata apa? Wa yaquluna. Mereka pun berkata, tak jumpa kan? Tak jumpa. Tak apa, saya tak nak bagi tahu. Supaya pelajar-pelajar rasa ruginya tak tahu makna. Okey. Lepas tu, orang-orang berdosa bila tengok buku amalan, pertama mereka rasa takut. Yang kedua, mereka berkata, ya wailatana, celakanya kami. Dia sumpah. Dia sumpah siapa? Diri sendiri. Celakanya kami. Kat dunia dia sumpah orang, di akhirat dia sumpah
celakanya kami, bodohnya kami, ma li hadzal kitab, apa jenis kitab ni, la yughadiru saghiratan, tidak meninggalkan apa saja yang kecil, wala kabirah, walaupun yang besar, illa ahsaha, melainkan semua dicatat. Habislah. Yang besar pun ada, yang kecil pun ada, yang aku buat masa sekolah menengah pun ada, yang aku curi tulang pun ada. Oi, jumpa? Masya Allah. Macam mana boleh jumpa? Ha? Macam mana boleh jumpa ayat 49? Ha? Oh, dah pandai lah. Okey. Kemudian, wawajadu, dan mereka mendapati ma'amilu hadira. Apa yang mereka amalkan dulu kat dunia, semua hadir. Apa makna hadir? Semua ada dalam buku. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah zalim kepada seorang pun. Apa maksud Allah tidak zalim? Apa makna adil? Mana kalau kita buat zalim pada orang kat dunia, kita tak dihukum, kita terlepas kat dunia. Kalau Allah tak hukum di akhirat, Allah zalim. Sebab apa? Ada orang yang kita zalim, tak dapat hak dia. Betul? Maka sebab tu Allah bangkitkan hari akhirat, dan Allah tunjuk rekod amalan, supaya apa? Orang yang kita zalim dapat tuntut balik hak yang kita zalim pada dia. Faham? Kita maki orang, kita mengumpat orang, kita zalim tak pada dia, tapi kita terlepas kat dunia. Di akhirat besok Allah tuntut. Tengok ni. Pada pukul 5 petang 20 hari bulan tahun 1988, kamu mengumpat kawan kamu. Dan sebab kamu mengumpat, dia hidup menderita. Dan kamu lepas. Sekarang kamu akan dihukum. Kita berkata, ya Allah, saya pun tak, bila saya mengumpat? Tak ada. Semua ada dalam rekod. Kan? Tengok-tengok betul ada. Kita kata kecil je. Walaupun kecil. Walaupun kita kata sepatah je. Bodoh. Ada tak? Apa saja. Walaupun misqala zarrah. Oh, tak sengaja. Oh, kita bawa kereta, lepas tu orang potong. Kita kata bodoh. Oh, tak sengaja tu, memang tak ada niat. Oh, tiba-tiba. Tak, itulah menunjukkan apa? Bukan tak sengaja. Kita tidak sabar. Sabarkan. Bila kita terkeluar tu, makna kita tak boleh tahan nafsu. Kita tak sabar. Terkejut. Orang potong ni setiap hari, kenapa terkejut? Bukan benda baru. Okey. Kalau kita terkejut kan? Jangan jadikan sebab terkejut kita dapat dosa. Tapi jadikan sebab terkejut kita dapat pahala. Alhamdulillah. Betul tak? Alhamdulillah ala kulli hal. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Mungkin. Lepas tu, 2. Pahala yang kedua apa dah? Mungkin dia tak perasan. Bersangka baik. Bersangka baik pada saudara kita, ibadat. Dapat pahala. 2 pahala. Orang kafir pun. Orang kafir tak dapat pahala, tapi kita tu, kalau kita sabar, kita ucap Alhamdulillah, kita sangka baik, sebab apa? Sebab mungkin dia tak perasan ke, ataupun isteri dia nak bersalin ke, kan? Kita bersangka baik secara umum. Boleh? Yang kita bila terkejut je, terkeluar bodoh. Sebab apa tu? Sebab apa?
Macam mana boleh tak sedar? Orang tak sedar mana boleh bawa kereta? Ha? 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 Tak, dia bukan tak sedar, sebab itu sebenar apa tu? Itulah kebiasaan kita. Kebiasaan. Kalau kita tukar, kita latih diri kita, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka terkeluar alhamdulillah kan? Macam orang melatah kan, dibiasakan. Sebab itulah Nabi cakap apa? Apa Nabi cakap? Kalau kita dengar, Nabi kata man kana yu'minu billahi, siapa yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan beriman yakin dengan hari akhirat, ya Allah akan balas semua perbuatan perkataan manusia, yang baik ataupun yang, kalau orang ni beriman, Nabi kata apa? Hendaklah berkata benda yang baik sahaja, ataupun kalau tak ada benda yang baik, diam. Apa yang mendorong untuk dia cakap benda yang baik sahaja? Apa dia? Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau dalam kepala dia ada, lepas ni aku akan dibangkitkan oleh Allah, lepasnya akan ditunjuk rekod amalan. Dalam rekod amalan kecil ke besar semua ada, detail. Kalau benda ni selalu ada dalam kepala, dia akan jaga mulut. Betul? Kalau tak ada benda yang baik, aku kena diam. Tapi kalau akhirat tak ada dalam kepala kita, nak cepat, nak sampai. Kan? Kita ni rasa hebat. Orang potong ke apa kan, terkeluar benda yang tak baik. Boleh? Biasakan. Sebab itulah kita belajar nama-nama Allah ni, salah satunya apa dah? Allah sedang melihat, menjaga, memerhati apa saja kita cakap. Boleh ke? Dalam hati. Dah ada satu hadis, selagi mana tidak keluar daripada mulut ataupun tidak keluar dalam bentuk amalan, maka Allah tidak catat. Tetapi ada juga amalan hati, dia tak keluar daripada mulut, dia tak keluar dalam bentuk amalan, dia amalan hati. Ada juga yang Allah catat. Seperti apa? Dengki kat mana? Hati. Kita dengki pada orang dalam hati. Mintalah rumah dia sengit. Dalam hati je. Berdosa tak? Jadi dosa. Walaupun tak bercakap. Tapi yang macam tu terlintas dalam hati. Bodoh dalam hati je. Bila kita ingat, kita istighfar. Tak ditulis. Jangan dalam hati bodoh. Lepas tu kejar kawan tu kan. Okey? Ingat ayat ni. Selalu baca surah Kahfi. Ayat berapa? Itu makna tadabbur. Tadabbur kita baca. Lepas tu, bila di luar, kita praktiskan. Apa saja amalan, besar ke, kecil ke, baik ke, buruk ke, semua dicatat dalam rekod amalan. Semoga Allah ampunkan semua dosa kita yang lepas. Kita bertobat. Supaya apa? Rekod amalan kita hanya yang baik-baik je. Yang buruk-buruk kita dah bertobat dan Allah dah delete. Tapi syarat dia bila bertobat jangan ulang, jangan buat. Okey, kita balik pada surah apa tadi? Al-Mujadilah kan? Ayat berapa? Ayat 6. Okey. Allah kata apa? Pada hari itu Allah bangkitkan semua manusia, lalu Allah menceritakan apa sahaja yang mereka kerjakan. Lepas tu ahsahullah. Allah menghitung amalannya, tapi mereka lupa. Kita dah lupa amalan, tapi Allah tak lupa. Kita ingat tak apa-apa dosa yang kita buat masa sekolah dulu? Sekolah menengah. Kan? Menipu cikgu, cakap bohong kan?
masa kat universiti menipu, meniru, kan? Kita tak ingat kan? Tengok-tengok ada, ya Allah. Allah kata Allah hitung tapi mereka lupa. Dia kalau dosa yang tak melibatkan manusia dan dosa tu kecil, dia boleh terpadam dengan apa? Satu, istighfar. Yang kedua, boleh terpadam dengan amal soleh. Kita ambil wuduk, terpadam dosa-dosa kecil. Kita berjalan pergi ke masjid, terpadam. Lepas kita pakai baju, kita baca doa. Doa pakai baju memadamkan dosa-dosa kecil walaupun banyak. Zikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap pagi, terpadam semua dosa kecil walaupun sebanyak buih di laut. Sebab tu jangan tinggal subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap pagi. Tapi itu kalau dosa melibatkan kita dengan Allah. Kalau melibatkan orang, kita bela kucing kan, kucing kita berak rumah jiran 5 tahun, kita tak minta maaf. Pergi akhirat ada dalam rekod. 3 ekor kucing kita sentiasa menyakiti jiran. Tidak ada yang percuma. Tidak ada yang percuma kat dunia. Umur, masa, harta, kesihatan, semua Allah akan tuntut balik. Okey? Oh, kalau kucing kita berak rumah jiran, dia tak rasa apa-apa. Mana kita tahu dia tak marah? Oh, sama-sama berak lah. Tak boleh. Dia walaupun jiran kita tak marah, tapi kita tak tahu hati dia kan. Mungkin dia segan nak tegur, ataupun dia tahu kalau aku tegur ni jadi gaduh. Tapi hati dia tetap marah. Minta maaf. Sebab itulah sebab baik jangan bela kucing. Bela anak lah. Allah bagi anak dia bela kucing pula. Anak dia hilang sekejap aja masuk Facebook. Kucing hilang kan. Sejam je masuk Facebook. Anak dia 1 hari tak balik. Okey. Kemudian hujung tu Allah kata apa? Wallahu, surah Al-Mujadilah ayat 6. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah atas setiap sesuatu menyaksikan. Cuba perhati ayat ni. Hujung tu Allah kata Allah menyaksikan atas setiap sesuatu. Sebenarnya Allah nak bagi itu sebab. Macam mana Allah boleh bangkit semua manusia tanpa terkecuali? Berapa bilion manusia? Daripada Adam sampai kiamat, berapa bilion Allah boleh bangkit, dan Allah boleh cerita satu-satu amalan manusia. Dalam manusia ramai. Setiap seorang pula banyak tak amalan. Macam mana Allah boleh tahu dan Allah boleh balas? Jawapannya hujung ayat. Allah Maha menyaksikan. Setiap amalan kita kat dunia Allah perhati seorang-seorang. Ni, dalam kelas kita ni ada berapa orang? Katalah 30 kan? Allah perhati seorang-seorang ni. Satu, amalan kita sedang buat apa. Yang kedua, Allah perhati dalam hati kita sedang berfikir tentang apa. Datang niat kerana apa. Kan? Fokus ke tak? Dengar ke tak? Datang kerana apa? Semua Allah perhati. Okey. Jadi salah satu makna Al-Muhaimin ialah Asyahid. Allah menyaksikan. Okey, kita pergi seterusnya. Jadi kata Ibn Katsir, kata Ibn Abbas, Asyahid ialah Allah menyaksikan semua amalan manusia. Dan juga Allah mengawasi. Waqala Sa'di, kata Sa'di rahimahullah,
Al-Muhaimin Al-Muttali' ala khafayal umur. Kata Syekh Sa'di rahimahullah juga ahli tafsir, Al-Muhaimin ialah iaitu Al-Muttali'. Allah memerhati dan membongkar semua yang dalam hati manusia. Sebab itulah kita dengan manusia kita boleh berpura-pura, betul? Orang kata okey, tapi dalam hati tak okey. Tapi dengan Allah jangan. Sebab apa? Allah tahu apa dalam hati kita. Jadi belajarlah bercakap benar. Biarlah yang kita cakap sama dengan dalam hati. Solat khusyuk tak? Khusyuk? Tak, jangan. Kan? Sebab Allah tahu masa kita solat tu, daripada mula angkat takbir sampai bagi salam, yang 10 minit tu Allah tahu. Mungkin 1 minit je kita ingat pada Allah. Kan? Yang 9 minit tu melayang. Okey, dengar. Kata Imam Ghazali. Kata Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ma'nahu fi haqqillahi azza wa jalla annahu al-qa'im ala khalqihi bi'amalihim wa arzaqihim wa ajalihim wa innama qiyamuhu alaihim bittila'i wa istila'i wa hifzihi wa kullu musyrifin ala kunil amri Okey, dalam bahasa Arab. Okey, saya ringkaskan. Kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ada pandangan, pendapat dia tentang makna Al-Muhaimin. Apa dia? Pertama, Allah Maha mengetahui. Yang kedua, Allah Maha berkuasa. Yang ketiga, Allah sentiasa mengetahui dan berkuasa. Saya ulang. Kata Imam Ghazali, Al-Muhaimin ialah Allah Maha mengetahui. Yang kedua, Allah Maha berkuasa. Yang ketiga, Allah sentiasa mengetahui dan berkuasa. Okey. Huraian dia macam ni. Kalau saya tahu anak saya buat salah, saya ada ilmu kan, saya tahu. Tapi saya tak boleh buat apa. Saya bukan muhaimin. Kalau setakat tahu saja, tak boleh, tak ada kuasa, tak boleh buat apa, bukan muhaimin. Okey? Kalau saya tahu anak saya buat salah, saya ada kuasa, tapi kuasa saya hanya terbatas. Mungkin hari ini je saya boleh bertindak, besok tak boleh, minggu depan tak boleh. Saya bukan muhaimin. Muhaimin apa makna? Allah tahu semua amalan hambanya. Yang kedua, Allah boleh bertindak, boleh menghukum. Dan yang ketiga, Allah boleh terus berkuasa dan menghukum hambanya 24 jam setiap hari sampai bila-bila. Itu makna Muhammad. Boleh faham? Sebab tu tak ada satu pun makhluk yang ada sifat muhaimin. Ada yang tak tahu, ada yang tahu tapi tak berkuasa, ada yang berkuasa tapi ada yang berkuasa tapi tak tahu, ada yang tahu, ada yang berkuasa tapi apa yang ketiga? Tidak selalu. Kadang-kadang berkuasa, minggu depan dah lembek dah. Kan? Betul kan? Kadang-kadang kita boleh marah orang. Lepas tu minggu depan orang pula marah kita. Boleh faham? Ini pendapat Muhaimin ni, huraian Muhaimin ni pendapat siapa? Imam Ghazali. Okey. Dah tulis? Nanti ada exam ni. Tengok tak datang. Sebut exam tak datang. Tapi bila baca surah Kahfi ayat 49, bukan exam, Allah akan bongkar semua amalan kita. Baca lagi.
Kan? Okey je. Mana apa tu? Manusia lebih takut azab manusia daripada azab Allah. Betul? Malah menghafal. Dia tak perlu hafal, dia perlu faham. Kalau dia faham, kemudian dia ingat, dia boleh jawab lah. Okey. Okey. Jadi sekarang muhaimin apa makna dia? Satu, kalau di sinilah ikut ni. Syahid, menyaksikan. Yang kedua, al-hafiz, menjaga. Yang ketiga, mengawasi. Okey. Kalau itu ikut Ibn Abbas. Kalau ikut Imam Ghazali, satu, mengetahui. Yang kedua, berkuasa. Yang ketiga, sentiasa. Okey. Ada satu lagi maksud muhaimin, dia bukan nama sifat Allah, tapi sifat Al-Quran. Sifat Al-Quran juga ialah Al-Muhaimin. Cuba buka surah ni. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Bagi tahu muka surat berapa? Muka surat 116, 116. Buka. Pelajar akademik, buka. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Pelajar-pelajar akademik, ustaz tak nampak dia, tapi Allah syahid, dan Allah hafiz, dan Allah raqib. Okey. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa anzalna, dan kami, ayat ni panjang tapi saya nak ambil separuh je. Wa anzalna, kami telah turunkan, ilaika, kepada engkau, al-kitab. Apa kitab? Al-Quran. Turun pada engkau siapa? Nabi Muhammad. Kami telah turun pada engkau, wahai Muhammad, Al-Quran bilhaq, dengan sebenarnya. Bilhaq ni maksud pertama, kami betul-betul turunkan Quran, bukan rekaan Muhammad. Yang kedua, maksud bilhaq ialah Quran ni penuh dengan al-haq. Tak ada satu pun yang batil. Kemudian musaddiqan. Sifat Quran ni apa dia? Musaddiqan, membenarkan lima baina yadaihi minal kitab. Quran membenarkan semua apa yang disebut oleh Allah dalam kitab-kitab dahulu. Kitab apa? Taurat, Injil, dan wa muhaiminan alaihi. Ada muhaiminan. Tapi muhaiminan di sini sifat Allah ke sifat apa? Sifat Al-Quran. Muhaimin dalam ayat ini sifat Al-Quran. Apa maksud ni? Quran muhaiman alaihi, iaitu kitab Al-Quran menguasai, mengatasi semua kitab yang lepas. Sebab tu bila datang Quran, semua kitab lepas terbatal, mansukh. Itu makna muhaimin. Boleh faham? Jadi kalau Allah kata Quran adalah kitab yang muhaimin, apa kewajipan kita pada Al-Quran? Wajib baca, wajib faham, wajib ikut, sebab dialah kitab yang terbaik dibanding dengan kitab-kitab yang lepas. Okey. Okey. Habis
Sekarang kita pergi yang kedua, kesan. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Muhaimin. Pertama, kesan beriman dengan nama Allah Al-Muhaimin. Kesannya pertama. Dia beza antara kita tahu dengan kita yakin. Nama-nama Allah ni ramai orang tahu, betul. Tapi tak ramai yang yakin. Sebagai contohlah, macam Ar-Razzaq. Apa makna dia? Pemberi. Kita tahu itu ilmu. Tapi bukan semua orang tahu dia yakin. Contoh, kita tahu Allah sahaja pemberi rezeki. Tapi bila kita ada masalah, tak cukup duit, masa tu jiwa kita tenang tak? Tak. Mana apa? Tak yakin. Kalau kita yakin, duit tak ada pun, jiwa kita tenang. Sebab apa? Sebab pemberi rezeki ialah Allah, dan Allah sentiasa hidup, dan Allah sentiasa memerhati, dan Allah tahu masalah kita. Betul? Patut kita yakin. Boleh faham? Betullah, ramai tak orang yang hafal nama-nama Allah, tapi bila ada masalah, dia tak cari Tuhan, dia cari orang. Betul kan? Sebab tidak yakin. Memang kena usaha. Tapi usaha dalam keadaan kita yakin. Jangan menggelabah. Jangan risau. Jangan mula bergantung pada orang. Faham? Macam Hajar lah. Hajar. Dia yakin tak Allah menjaga dia? Dia yakin tak Allah bagi rezeki padanya? Apa bukti dia yakin? Bila suaminya Ibrahim tinggal di tengah padang pasir, dia tenang ke menggelabah? Walaupun suami tak ada, walaupun makanan tak ada, walaupun rumah tak ada, tapi dia tenang kan? Sebab apa? Itu yakin. Dan bila bekalan habis, dia usaha tak? Apa usaha dia? Dia pergi Bukit Safa, tengok ada tak orang datang. Itu usaha. Tapi dia tetap tenang. Kan? Itu makna yakin. Okey. Boleh kalau suami pergi letak tengah hutan? Tenang tak? Oh, dia kata suami pergi dulu. Tak yakin lah tu. Tak, kita tak payahlah pergi duduk tengah hutan. Kan, tak payahlah. Kalau kat rumah, tiba-tiba elektrik terputus. Line telefon terputus. Suami tak ada. Tenang tak jiwa kita? Kita pun tenang, ambil Quran baca. Ke? Ataupun apa? Boleh macam tu? Mula cek jiran. Ada api ke? Itu beza. Tahu dengan yakin. Beza. Okey, sekarang kita dah tahu makna Muhaimin. Tapi belum tentu yakin. Kalau kita yakin, akan ada kesan ni. Nombor satu. Bila kita yakin, Allah sentiasa memerhati amalan kita. Allah sentiasa menjaga. Allah sentiasa mengawasi. Maka Allah bukan saja menjaga dan mengawasi amalan kita yang zahir, tapi Allah juga mengawasi amalan kita yang batin. Allah tengok ni, niat kita apa dia. Fikiran kita sedang fikir apa. Kalau kita dah sampai tahap yakin, kesannya ialah kesan pertama akan menjadikan kita sentiasa muraqabah. Sentiasa muraqabah Allah. Apa makna muraqabah Allah? Sentiasa yakin Allah sedang memerhati dan mengawasi kita. Sentiasa yakin Allah sentiasa sedang
memerhati dan mengawasi kita. Sama ada secara terang-terang ataupun secara rahsia. Dan akhirnya membawa seseorang itu takut untuk buat dosa. Itu kesan dia. Membawa seseorang itu takut untuk melakukan dosa. Kenapa takut buat dosa? Sebab apa? Dia bukan setakat tahu, tapi dia yakin Allah sedang. Bila dia nak cakap je, Allah tengok ni, kan? Allah sedang mengawasi dan malaikat sedang standby nak catat. Tak jadi. Tapi berapa ramai yang tahu Allah sedang perhati, tapi dia cakap je apa dia nak cakap. Sebab apa? Sebab tak yakin. Boleh faham? Tengok anak, anak penjual susu kan? Bila mak dia suruh campur susu dengan air. Ini perintah siapa ni? Perintah mak. Kan? Dan tak ada siapa tengok pun. Untung pun tak banyak kan? Tapi apa jawapan budak ni? Anak perempuan seorang penjual susu. Bukan anak ulama. Bukan anak tok guru. Mak dia orang biasa je. Apa dia jawab? Mak, tak boleh. Mula-mula dia kata khalifah. Masa tu zaman Khalifah Umar. Dia kata Khalifah Umar tak bagi kita menipu. Mak dia kata apa? Khalifah Umar bukan ada pun. Khalifah Umar malam kan? Mana dia tengok? Apa jawapan anak dia? Tuhan pada Khalifah Umar melihat. Boleh faham? Tengok akidah. Sampai tahap yakin. Walaupun yang suruh tu adalah mak. Itu dia panggil yakin. Okey. Kita kadang-kadang saya tengok orang jual kat gerai kan makanan. Kadang-kadang dia ambil paip tepi jalan. Dia basuh pinggan, dia guna air. Kadang-kadang dia pergi ambil air kat masjid. Tak boleh. Haram tu. Kenapa dia buat macam tu? Sebab tak ada akidah. Percaya pada Al-Muhaimin. Percaya pada Al-Hafiz. Kadang-kadang orang jual cendol ke, laksa ke, dia gerai kan. Apa tu dia panggil? Yang van bergerak tu. Food truck kan. Kadang-kadang dia bawa air tak banyak. Bila dia basuh bekas kan. Dia basuh bekas tu, bekas yang kotor banyak. Tapi kadang-kadang kita tengok dia basuh dengan air yang sama. Berdosa tak? Dosa. Kenapa dia buat macam tu? Orang yang membeli mungkin tak perasan. Sebab dia tak yakin Allah sedang perhati. Ya. Banyak. Air paip dari mana? Yalah paip dari mana? Paip rumah dia ke paip mana? Oh, air tak masak. Dia buat air. Dia kalau air paip biasa, dia tak masak, disahkan oleh doktor boleh memudaratkan, maka hukumnya haram. Tapi kalau tak ada, doktor pun tak kata haram, okey kan? Tak haram lah. Sebab kalau kita tengok, ada je orang minum air paip kan? Okey kan? Cuma yang sebaik-baiknya kita mengelakkan daripada benda yang kemungkinan boleh memudaratkan. Masak dulu. Yalah, apa? Kadang-kadang orang memikirkan keuntungan. Untung tak banyak, tak kaya pun. Tapi dosa setiap hari bertambah. Betul tak? Batu pesan isteri-isteri sahabat dahulu. Bila suami dia nak keluar,
Dia kata apa? Tengok, yakin pada ahli akhirat. Dia kata, abang, bila abang keluar, pastikan abang keluar bawa balik rezeki yang halal. Kami tak sanggup makan rezeki yang haram. Dan kami sanggup mati daripada makan rezeki yang tengok akidah. Buat apa makan sihat tapi di akhirat besok kena soal masuk neraka? Buat apa? Itu akidah tu. Okey. Jadi yang pertama membawa kepada apa? Dia rasa takut nak buat dosa lah. Sebab Allah perhati, Allah mengawasi, Allah menjaga. Mulutnya dia jaga, amalan dia jaga. Yang kedua, apabila dia melakukan dosa, dia akan terus segera bertaubat. Apabila dia melakukan dosa, dia akan terus segera bertaubat. Kenapa? Sebab Allah perhati ni. Dan dia takut dia mati dalam keadaan berdosa. Dia tak simpan lama dosa. Tunggu dekat haji, saya bertaubat. Tak. Lepas tu orang Melayu suka minta maaf bila? Raya kan? Tengok-tengok, sehari sebelum raya dia mati. Rugi kan? Bila raya, bila Ramadan baru minta maaf. Bila pergi Mekah baru minta maaf, salah. Kewajipan orang beriman, bila buat salah, bila kena bertaubat, minta maaf, segera. Okey, yang ketiga, beriman dengan nama Allah Al-Muhaimin menjadikan seseorang semakin cinta kepada Allah dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amal soleh. Kenapa dia semakin cinta? Sebab dia tahu Allah ni, bila Allah perhati, Allah jaga, Allah murakabah, menunjukkan apa? Allah sayang pada dia. Bila Allah sayang, Allah jaga dia, maka dia akan menjadi semakin apa? Semakin cinta pada Allah. Semakin nak taat, kan? Macam kita lah, kalau orang selalu jaga kita, ambil berat pasal kita sayang tak pada dia? Kadang-kadang orang ambil berat pada kita, tapi kadang-kadang dia ambil berat je, tak boleh bagi apa-apa. Betul? Sebab dia miskin. Tapi kalau Allah ambil berat, Allah boleh bagi apa-apa tak? Apa-apa saja. Maka logiknya kita akan semakin sayang, semakin banyak melakukan ketaatan. Yang keempat, sifat Al-Muhaimin akan menjadikan seseorang hanya berserah kepada Allah sahaja dalam segala urusan kehidupannya, dan bila ditimpa musibah, dia akan hanya mengadu kepada Allah sahaja. Kenapa dia serah hanya pada Allah? Sebab Allah saja yang tahu. Tengok definisi Imam Ghazali tadi. Muhaimin apa makna? Allah
tahu. Yang kedua, Allah berkuasa buat apa saja. Yang ketiga, dan tiga-tiga sifat ni ada tak pada manusia? Tak ada. Kalau tak ada, kenapa nak serah pada manusia? Kadang-kadang manusia tahu tapi tak boleh buat apa-apa. Betul? Kadang-kadang manusia tahu boleh buat apa-apa tapi terbatas. Maka terbaiknya diserah pada siapa? Yang sentiasa tahu, yang sentiasa berkuasa dan sentiasa boleh buat apa-apa. Okey. Dan bila ada masalah je, dia terus mengadu pada siapa? Allah. Dia tak mengadu pada manusia. Kenapa? Sebab dia tahu manusia, kan? Kita kadang-kadang ada masalah mengadu pada manusia. Manusia boleh buat apa? Kita duk mengadu masalah kita. Dia kata apa? Itulah aku cakap, degil, lagi sakit hati. Aku cakap dah dulu pada muka, lagi sakit hati. Betul tak? Kadang-kadang kita mengadu masalah kita pada dia. Dia kata apa? Samalah masalah kita. Betul tak? Sebab tu mengadu terus pada Allah. Dan Allah Maha mendengar tak? Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksi, Allah Maha menjaga. Allah berkuasa menyelesaikan masalah kita. Nabi Yaqub AS, besar tak masalah dia? Apa masalah dia? 10 orang anak dia jahat. Walaupun dia Nabi tapi anak jahat. Bukan salah Nabi tapi salah anak, kan? Jahat anak mereka sampai tahap nak bunuh. Besar masalah dia. Tapi Nabi Yaqub ni Nabi. Dia tak serah pada diri dia. Walaupun dia Nabi, dia serah pada siapa? Dan dia mengadu pun kepada Allah. Dia tak mengadu pada orang. Cuba buka surah ni. Surah Yusuf. Ayat 86. Muka surat 245. Jumpa? Jumpa tak? Okey, cuba baca dulu ayat 85. Maksud ayat 85. Apa anak-anak Nabi Yaqub kata pada bapaknya? Demi Allah, ayah ni tak habis-habis lagi ingat pada Yusuf. Anak dia marah pula. Yusuf. Sehingga ayah menjadi sakit. Sekarang ayah dah ditimpa musibah. Kan mata tak nampak apa. Duk ingat Yusuf je. Anak dia marah pula. Atau menjadi orang yang binasa. Okey? Apa kata Nabi Yaqub AS? Ayat 89. 86. Apa kata Nabi Yaqub? Dia berkata, innama, sesungguhnya hanyalah. Kalau innama ni sesungguhnya hanyalah ashku, aku mengadu. Basi, basi ni lebih teruk pada sedih. Lepas tu wahuzni, kesedihan. Aku mengadu penderitaanku dan kesedihanku kepada siapa? Allah. Wa a'lamu, dan kata Nabi aku tahu daripada Allah ma la ta'lamun. Tengok, dia tak mengadu pada manusia. Dia tak mengadu. Tengok, orang bila dah kenal Tuhan, dah rapat dengan Allah, dia tak mengadu pada orang. Saya nak ulang, orang yang suka mengadu pada orang ni, dia ada masalah dengan Allah. Hubungan dia dengan Allah ada masalah ataupun jauh. Boleh faham? Mungkin solat dia tak khusyuk, mungkin solat dia lambat. Jadi bila ada masalah, dia rasa jauh je dengan Allah. Bila jauh dengan Allah, dia tak cari Tuhan lah, dia cari orang. Percayalah,
Hebat mana manusia, ada kuasa macam mana, tak boleh selesai masalah manusia. Betul? Betul kan? Jadi ada masalah, jangan mengadu pada suami. Mengadu pada apa? Suami tanya, ada masalah? Ada? Kenapa tak bagi tahu? Saya hanya mengadu pada Allah. Oh, share. Tapi berapa kali dah share macam tu je? Oh, luah lah. Okey lah. Menghilangkan tension. Tapi tak hilang masalah kan? Oh, dah bagi nasihat. Okey. Kalau kita mengadu untuk minta pandangan dia, okey. Bukan mengadu sebenar. Bukan mengadu. Kalau mengadu, dua benda berbeza. Kita cerita masalah kita, nak minta pandangan orang yang berpengalaman. Dengan kita mengadu, dua benda yang berbeza. Kalau mengadu kepada Allah, tapi kalau nak minta pandangan orang yang mungkin berilmu dan pengalaman, itu bukan mengadu. Itu minta pandangan. Boleh faham? Dia mengadu ni sampai tahap kita bergantung pada orang tu. Kalau orang tu tak buat apa-apa, kita dah pensan. Tak ada orang tu, pensan kita. Lepas tu setengah orang, kalau dia terlalu bergantung pada suami, bila suami dia meninggalkan, dia jadi, ada kan? Ada. Itu bahaya tu, kesan selalu bergantung pada orang. Okey ke? Okey, cukup lah. Patut nak belajar satu lagi sifat. Sifat Allah, nama Allah Al-Hafiz. Tapi tak sempat. Cukuplah satu kan. Yang penting apa dia? Tahu dan yakin. Okey? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم